kita teruskan lagi pelajaran kimia KSSM tingkatan 4 bab 3 mengenai formula kimia. So basically apa yang kita dah cover, kita cover format formula kimia. Mesti ada huruf besar dan atau huruf kecil ataupun ada huruf kecil yang kedua. Dan kalau dia molekul ataupun ion, dia ada juga nombor lah. Kalau dia nombor 1 kita tak perlu tulis. Kalau dia ada nombor selain daripada 1, contohnya 2, maka kita kena tulis. Dan cara nak tentukan nombor itu adalah berdasarkan perkadaran ataupun proportion bilangan cas ataupun susunan elektron oktet yang stabil. Okey, so ada dua jenis perwakilan yang kita dah buat sebelum ni secara detail adalah formula empirik, iaitu nisbah teringkas lah. Bilangan atom, bilangan atom ni datang daripada bilangan mol. Bilangan mol datang daripada selalunya jisim lah. Okey, so yang kita akan buat seterusnya adalah formula molekul. So macam mana kita nak dapatkan, kita dah buat eksperimen, dah dapatkan nisbah teringkas iaitu formula empirik. Macam mana nak tukar formula empirik ke formula molekul? So caranya adalah kita kena tentukan jisim molar. Okey, so kalau kita lihat dekat sini, formula menentukan formula molekul. Menentukan formula molekul. Okey, menentukan formula molekul, kita kena ada maklumat. Yang pertama, maklumat apa yang perlu soalan bagi formula empirik lah. Formula empirik. Kalau tak ada formula empirik, maksudnya kita kena buat eksperimen lah, ataupun soalan bagi set up kan, untuk kita buat formula empirik tu guna jadual. Okey, kaedah jadual lah senang. Yang kedua, maklumat mengenai jisim molar. Jisim molar bagi sebatian, bukan atom lah. Yang jisim atom tu kita dah guna dalam formula empirik kali ni adalah untuk sebatian. Okey, contoh kalau kita ada formula, contohnya formula empirik kita tahu yang ni adalah nisbah yang paling ringkas. So maksudnya formula molekul ya, Fm adalah gandaan formula empirik. So gandaan ni yang kita kena cari. So gandaan ini kena cari berdasarkan maklumat jisim molar. Berdasarkan maklumat jisim molar, supaya bila kita dapat saja nombor, kita darabkan dengan formula empirik, kita dapatlah formula molekul. Itu adalah kita punya modus operandi kita, kita punya strategi kita untuk mencari formula molekul. So kita tengok kepada contoh. Contohnya adalah kalau kita ada formula empirik FeCH2, yang ni kalau kita buat kaedah jadual sebelum ni dapat CH2, dan jisim molekul relatif JMR 56. So apakah formula molekul? Formula molekul bagi CH2. So maksudnya kena ada jugalah maklumat JAR kan. JAR untuk C12, untuk H2 lah. So dia mesti C dan H jugalah formula molekul ni, sebab formula empirik ni dah menunjukkan nisbah teringkas bilangan atom setiap unsur. Maksudnya setiap unsur yang ada pada sebatian tersebut, contoh kat sini ada C dan H, maka semua dah cover. C pun dah cover, H pun dah cover. Formula molekul pula kita nak tentukan C ni berapa bilangan dia sebenarnya, H ni berapa bilangan sebenarnya. Sebab formula empirik ni saya dah explain, dia bukan perwakilan sebenar. Dia adalah untuk nisbah teringkas sahaja, yang paling tepat. Tapi saya tak boleh dah kata paling tepat sekali, tapi buat masa ni yang paling tepat daripada formula empirik. Kalau nak compare dengan formula empirik, formula molekul lebih tepat lah. So kita kena tentukan juga formula molekul. So senang saja, CH2 ni berapa dia punya jisim dia, jisim molekul relatif dia. So 12 tambah 2 darab 1 lah kan, 12 untuk karbon, 2 hidrogen.
Okey, so 12 tambah 2, 14. So kita tahu beza dia adalah 14 dan 56. So kita kena cari N kita tu. So N kita tu adalah 56 bahagilah 14. Baru kita dapat tahu gandaan dia berapa kan. 56 bahagi 14, kita ada 4. Maka formula molekul dia adalah 4 darab dengan CH2. Maksudnya kita ada C4, 4 darab C, 4 darab H. H kita dah ada 2 dah. So 2 darab 4, 8. H8. So ni adalah formula molekul dia. Manakala yang ni adalah formula empiriknya. So nampak tak dekat sini, nak melambangkan bahawa formula empirik ni bukan perwakilan sebenar. Dan dia kemungkinan juga dia tu formula molekul juga kan. Tapi dekat sini obviously bukanlah, sebab 56 dengan 14 ni nombor yang berbeza. Maka dia bukan formula empirik. So formula empirik tu bukan formula molekul. So kita kena carilah gandaan kita tu berapa. So yang ni nama dia adalah butena. Tapi kalau kita tengok yang lain, contohnya propena. Propena dia punya formula molekul dia adalah C3H6, C3H6. So apakah formula empiriknya? Formula empiriknya sebabkan 3 dengan 6 ni sifir 3 juga. So 3 bahagi 3, 6 bahagi 3, kita akan dapat CH2. So nampak tak dekat sini, dua sebatian ni yang berbeza, nama pun berbeza, formula molekul pun berbeza, tetapi share, kongsi formula empirik yang sama, CH2. So nak tunjuk dekat sini bahawa formula empirik ni kurang tepat. Dia adalah bukan perwakilan sebenar. So tak boleh kita gunakan formula empirik sebagai komunikasi di dalam kimia. Formula empirik ni sebagai satu step sebelum kita dapatkan formula molekul. So yang paling tepat adalah formula molekul, tapi ada yang lagi-lagi tepat. Itu nama dia formula struktur. Akan dibelajar tempat tu tingkatan 5 nantilah. Buat masa ni kita punya standard kita adalah formula molekul. Okey, so kita tengok lagi satu contoh. So contoh kali ini adalah untuk menentukan jisim atom relatif. So kita dah ada maklumat mengenai formula empirik. Kita nak cari jisim atom relatif lah. Contohnya kita ada 1.2 gram unsur Y. Y ni bukan simbol sebenar lah. Bertindak balas dengan bromid. Okay, bromid untuk menghasilkan 6 gram sebatian dengan formula empirik. YBr2. Okey. So, kita nak tentukan GAR, jisim atom relatif bagi Y. So maklumat yang dah diberi dalam soalan, GAR untuk BR sahajalah, sama dengan 80. So kita kena cari GAR untuk Y. Okey. So kita tahu YBr2 adalah 6 gram. Kita ada 1.2 gram untuk Y. So kita boleh buat jadual YBR. Jadual nak buat formula empirik tu sama saja. Okey. Maklumat pertama adalah jisim kan. So jisim gram, Y jisim dia dah diberi 1.2 gram. So isi saja 1.2 gram. BR tak diberilah dalam soalan ni. So jangan ambil 6 gram. 6 gram untuk sebatian. BR ni atom kan, ataupun molekul lah dekat sini.
Sebab dia BR2 sebenarnya. So tak wujudlah BR saja, tapi dalam pengiraan ni dia kena tengok refer pada bilangan atom. So BR ni tak diberi, tapi kita boleh dapat daripada 6 gram. Sebab 6 gram ni jumlah Y dan 2 BR. So kita boleh kira 1.2 Y tambah 2 BR dan 2 ganda BR sama dengan 6 gram. So pindahkan 1.2 ke sebelah jadi tolak. So kita akan dapat 2 BR sama dengan 4.8 gram. Okey. So maksudnya kita guna 4.8 gram untuk BR. 4.8 gram. So gram ni tak perlu tulis pun tak apalah, sebab kita dah tulis dekat sebelah. Okey, seterusnya kita guna bilangan mol. Bilangan mol, ingat kena bahagi. So 1.2 ni kita tak tahu nak bahagi dengan apa, tapi yang BR ni kita dah tahu dah bahagi dengan 80, sebab ada dalam soalan. Ni yang kita kena cari nanti, bahagi dengan apa ni. So buat sama dengan 4.8 bagi 80 dapat 0.06. Okey, kita teruskan. Lepas bilangan mol, kita kena cari nisbah mol. Okey, nisbah mol. Nisbah mol. Okey, nisbah mol ni pun kita dah tahu dah sebenarnya, sebab dah diberi kita punya formula empirik, iaitu nisbah dia 1, 2 kan, 1Y 2 BR. Tu kira nisbah teringkas dah lah tu. So kita tak perlu nak buat nisbah teringkas pula bawah tu, kita terus je convert nisbah mol ni jadi nisbah teringkas. So 1, 2. Okey, so nisbah teringkas teringkas mol 1, 2. Okey, so maksudnya 0.06 ni melambangkan 2. So kalau 0.06 2 bahagian, satu bahagian adalah 0.03 lah kan. So 0.03 dekat sini, nampak tak? So 0.06 dah adalah 2 bahagian, satu bahagian saja 0.03, sebab 0.03 ni darab 2 dapat 0.06 kan. So yang tu kita main dekat situ saja nisbah. So kita dah tahu dah kita akan dapat 0.03. So kita boleh buat pengiraan ke bawah ni 1.2. Yang tak tahu tu kita gantikan dengan X sama dengan 0.03. X pindah ke sebelah jadi darab. So 1.2 sama dengan 0.03X. So 0.03 pindah ke sebelah jadi bahagi. Kita buat kat sebelah sini. X sama dengan 1.2 bahagi dengan 0.03. Kita akan dapat jawapan kita 1.2 bagi 0.03 40. So itulah JAR bagi Y. Dan JAR bagi Y kita adalah 40. Ini kalau cari dalam jadual bekalan unsur dia adalah kalsium. Kalsium nilai dia 40 lah. So yang ni dia agak complicated sikit sebab dia terbalik. Maksudnya kita dah tahu jisim tak lah. Kita dah tahu formula empirik. Maksudnya kita dah tahu nisbah teringkas. Kita convert nisbah teringkas ni kepada mol. So 2 kalau 0.06 2 dan melambangkan 2 bahagian. Satu bahagian 0.06 bahagi 2 lah, dapat 0.03. So supaya 0.03 ni darab 2 balik dapat 0.06. Itu kegunaan nisbah. Nisbah maksudnya kita boleh darab dan bahagi begitu saja. Secara direct macam tu, tak perlu nak buat apa-apa lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.